Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian kitab Tauhid, kita akan sambung perbincangan bab yang ke-23. Sambungannya pada muka surat 250, iaitu dalil yang kelima. Ini dalil kita analah. Dan kita salah itu muka surat berapa kan? Ini nusrah ana ni muka surat 250. Dia rasa jumpalah boleh cari kan. Ya. 274. Kalau cetak satu lagi itu 274. 274. Baik, perbincangan masih lagi berkait dengan tajuk sesungguhnya di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang tergelincir dari sudut akidah sampai ke peringkat menyembah berhala. Sampai tahap itu kesalahannya berlaku dalam bab akidah. Bukan kata silap-silap tu dalam bab tangkal, azimah, tidak, tapi sampai peringkat menyembah berhala dalam konteks jahiliyah. Boleh sampai ke tahap itu. Cumanya dalam bentuk yang macam mana mungkin ada perubahan. Tapi hukum mana pun dalam maksud sembah berhala ada berlaku sampai ke tahap itu. Maknanya itu tahap yang paling dahsyat lah. Baik, dalil yang kelima. Dalil yang kelima diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya daripada sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallah zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuyali minha wa a'titul kanzain al-ahmara wal abyadha wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'a فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi kepadaku. Membentangkan bumi di mana Allah bui mana perluasan risalah aku ni bukan setempat adanya risalah aku. Sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Ini isyarat pada ajaran Nabi ini berkembang seluruh dunia. Baik. Dan sesungguhnya umat aku ni kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Maknanya sama ada sahabat disambung oleh generasi tabi'in. Mana Islam ni melalui mereka ni sampai ke seluruh pelosok dunia. Sama ada timur dan barat. Itu maksudnya. Dan aku juga telah diberikan dua perbendaharaan, yakni khazanah kekayaan dalam bentuk merah dan putih. Yakni ni Parsi Darun lah. Maknanya kita kata kuasa kerajaan Parsi Darun.
Kan terbukti walaupun benda ni tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku di zaman sahabat, zaman Senoma. Jatuh kerajaan Parsi, kerajaan Sassaniyah. Di mana maharaja dia pada waktu nama Yazdajir. Jatuh. Begitu juga Rom, Ghulibatir Rom fi adnal ard. Mana Rom dan juga kita kata Parsi jatuh di zaman sahabat. Nabi sebut semasa dia hidup. Quran sebut Ghulibatir Rom. Itu maksudnya. Kuasa besar. Kalau sekarang ini kita kata, boleh kita kata macam kita mereka lah, kita kata Rusia, kuasa besar. Boleh jatuh. Maknanya itu isyarat kepada kedudukan kerajaan Madinah. Sahabat mereka dia boleh cabar dan menjatuhkan kuasa besar di zaman itu. Ini termasuk mukjizat Nabi lah. Dia boleh sebut perkara yang tak berlaku lagi atas wahyu daripada Allah. Nabi sebut lagi, aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku. Mana aku mohon kepada Tuhan untuk berikan kepada umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan malapetaka yang berpanjangan. Malapetaka tu, bahasa dia tu, apa dia tu? Basically dia boleh baca. Kalau itu kat musibah lah, musibah dia panggil musibah ammah. Ya Indonesia ni memang capur dah bahasa tu. Yang berpanjangnya. Kita kata COVID 2 tahun lebih mula. Letih kat ada kita. Tapi tak ada siapa mati semua. Tu tidak lah itu. Kecil lagi sebenarnya kalau nak kira tu. Baik, tak apa lah. Aku minta gitu. Kalau dulu zaman Nabi dulu siapa habis keturunan. Banjir tu siapa hilang semua. Tak ada bakar jadi. Tu cerita Nabi dulu ada tak kata lah. Kau nak sama dah. Umat aku ni sampai bila-bila dikuasai oleh musuh yang bukan daripada orang Islam maksudnya. Sehingga musuh itu nanti akan merampas seluruh negeri mereka. Memanglah ada berlaku orang Islam itu ketika dia jatuh, setelah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah keteguh, maruah umat Islam sampai hari ini tidak tertebus lagi. 75 tahun dah Al-Quds itu di bawah Jadi Hazia ni, itu maruah kita. Kena tanya diri kita, setiap hari ni kita doa ke tidak? Walaupun kita kedekut hangit letong pun kena doa. Walaupun kita kedekut hangit tak bui walaupun 10 sen bulan untuk Palestin, tapi doa tu jangan tinggal. InsyaAllah dengan doa tu Allah akan membenihkan lagi 1000 lagi kebaikan dalam diri kita. Jadi kita kena jaga. Doa pun tak boleh. Orang kata tak ingat doa ni tidak mengapa. Doa ni tidak perlu hafal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku di Palestin. Begitu tak apa. Mengalihkan mati. Kadang-kadang guna bahasa kita lebih meresap lagi. Dia punya makna tu dalam diri kita. Kalau sebut syarat tak erti buta, berilah kepada malaikat kami, sultan gini. Malakul maut tu malak lah. Kalau Raja Malik, dia tu kalari. Orang Arab ini padu. Patuk teruk pun. Malaikat tu dia. Malaikat mana tak tahu. Jadi kok Melayu saja, kok Melayu sebab kerana lebih suka ambil dalam konteks doa kita tidak boleh membebankan masyarakat. Oh mesti apa doa ni? Mesti. Boleh. Begitu. Tak kahwin ni ingat ada pula pun. Bahawa tak apa lagi. Kita payah pakai wig putih merah. Apa jadi franchise habis doa tu? Tak boleh itu tak kena. Cara tu tak kena. Misalnya anak contoh muda. Saya nak sebut ni biar faham je. Kalau ingat ni, soal ni jadi ingat semua. Saya pergi kuliah di satu kawasan kampung. Satu kampung. Jadi sudah kuliah tu dia mari jumpa dia dengan anak perempuan dia lah. Kok masalahnya menantu dia. Menantu dia ada masalah. Dia minta supaya saya mayajak, doa dan mayajak. Saya kata boleh, saya boleh buat. Tapi mau cik kena buat diri lah. Utama saya ni bantu saja. Lepas tu dia ada duit 5 riyal. Dia ada duit 5 riyal. Anak tak kata lah 5 riyal. 5 ratus pada kurang. Kita tak kata lagi. Anak tak ambil lah. Bukan pilih 5 riyal tak ambil tu. Sebab kata ustaz buat dah. Lepas tu anak tanya dia. Dia kita tanya gitu. Kata makcik-makcik. Kalau makcik nak buat, makcik tak erti nak doa, kata itulah bahayanya. Tak erti setua tu, tak erti nak doa apa tu. Sebab ustaz-ustaz kita ada rasa ustaz kita ada ajar suhapa doa.
Sekat masuk bilik air tak apalah, apa nak apa berlaku. Lepas tu kih dia pun spesifik kih dia. Tak masalah nak sebut kih dia. Pertama sekali dia sebut anak dia ni kerja naik kereta. Tak apalah, dia naik kereta tu walaupun bunyi negatif dalam masyarakat kita. Mayat je. Lepas tu tak cara mana ke anak dia, anak tina dia. Biasanya ni suami yang tidak bertanggungjawab. 3 kau sebut. Naik kereta. Jangan silap faham, bukan anak kata naik kereta ni haram. Anak tidak maksudnya dia sebut. Orang naik kereta pun mayat tak tinggal. Naik kereta ni bukan kata kita tarik gitu. Kereta tak payah kat dia juga ambil tu orang panggil tarik. Kita buat tali pun. Jangan silap faham pula. Dia kata nak doa mana tu mana? Ada doa naik kereta dah habis ada. Anak pun dah muka kali keluar gini makcik duduk. Masuk makcik duduk dia dengan anak tina dia duduk. Anak poyak lah dia. Lama juga. Siapa ada orang lain mari duduk kat tepi. Ingat dulu kerja dia. Poyak dia begini. Dia punya, dia nemu. Dia kata begitu, kok Melayu, macam ayat kok Melayu. Kalau makcik ayat kok Melayu, makcik ayat Abdalati makcik tu. Ayat Abdalati. Ilaha ni maknanya kita menghayati doa kita sampai dekat menangis, sampai gerak-gerak jerit batu khatum balik. Tak orang lain boleh nak jeriki kita lagi tu. Dia pun tak ada jeriki dia. No, nak jeriki orang. No. Jadi kita sendiri kena buat. Saya boleh bantu, tak apa. Allah boleh memang. Anda pun tak tengok nombor siri duit baru lepas tadi anda pun tak lihat. Tapi anda tak ambil lah. Bukan kisi kita ambil tu. Kita rasa benda ni tak patut lah. Nak ayat je daripada situ anda klik mikir bila lewat kata klik kata bergerak orang kampung bahaya lagu. Sepatutnya doa ni untuk semua. Doa ni doa mukhul ibadah. Doa ni otot ibadah yang menguat ibadah. Sebab kita kat otot kita tu kalau lemah tu lemah dah tubuh ni. Bukan otot lain. Otak tu lah. Kalau bahasa ni otot ni sendi-sendi ke apa ni. Dia kena kuat tahu tubuh sihat. Begitulah juga yang menyihatkan kehidupan beribadat kita dari segi spiritualnya adalah doa. Banyaklah Nabi sebut tentang doa. Tiba-tiba dia salah faham konsep. Dia kerana saja dia mikir juga doa ayat lah ke mana dalam bahasa Arab. Doa mana ada bak naik kereta ni. Boleh Nabi tak ada kereta lagi. Ataupun kalau ada hadis bak tarik otor tak apa dia. Tak ada. Sebab itulah dia tidak kena orang yang mudah bukan ejen yang menyusahkan masyarakat. Nak jadi orang agama kena reti. Anak duk bimbang gini takut orang agama kadang-kadang dia nak orang bergantung dengan dia. Berapa jemur dia sebab dia tak ada peranan lain dia boleh main dalam masyarakat. Oh kalau lagu tu rosok agama dia. Dia kata kalau dia tidak buat benda-benda gini kan tak ada lah peranan dalam masyarakat. Ini bahaya ni. Sebab tu kena mengaji lah biar kita tahu peranan kita sebenarnya dia. Semua orang dia suka panggil umat dia sama. Dia kena buat dia jadi kepala. Jadi orang ikut dia. Atau tersebut saya kata ada lah. Sebab lain tu sensitif lah sebab tu. Nah, itu nak ayat pun. Anda rasa begitu. Sebab ada orang anda tengok-tengok tu begitu. Na'udzubillah min zalik. Baik. Cuba kita tengok di sini lah ya. Ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi sambung tadi lah. Jadi Nabi doa ni kepada umat dia ni 2 perkara tadi. Maknanya kalau Allah tu baru janganlah bala tu siapa kena semua siapa habis licin. Supaya umat Nabi dulu bila kena habis umat kaum tu siapa mati semua. Hak kafir. Kecuali hak lepas keluar daripada kampung tu. Samud dan sebagainya. Hak Nabi Nuh kita kata hak awal lagi daripada tu. Banyak tu sampai menenggelam ke bukit. Siapa anak dia naik atas bukit tinggi pun lemah lagi banjir biasa. Tapi tak percaya pada ayah dia. Anak tak percaya pada ayah dia yang bertaraf Nabi. Ujian lah tu. Ujian juga kepada Nabi Nuh. Apa keluarga terdekat dia tidak support dia dalam perjuangan dia. Lepas tu anak rasa lah kita atas sifat manusia Nabi Nuh pun manusia sedih dia tu. Daging darah dia tu kekal dengan aku. Seperti mana Nabi Ibrahim ayah dia kekal dengan aku. Adalah hadis sebut. Bahkan jumpa dengan Nabi Ibrahim di titik Sirat dekat dengan neraka Jahannam. Kita baca dalam hadis. Ayah dia dalam keadaan muka comok cuma tapu-tapu muka isyarat kepada melekatnya syirik itu dalam gambar kotor. Nabi Ibrahim kata malu ni saya ni wahai Allah kalau ayah saya masuk dalam neraka orang akan kenal oh ni ayah Nabi Ibrahim kan dalam neraka kekal ni.
Maka dia minta kepada orang dengan Allah, janganlah dia kena air dia. Maka Allah tukar dia jadi hemat, jadi binatang hemat. Masuk neraka. Sebenarnya dia orang tak kenal. Gapo dia kesimpulan kita pada habis itu banyaklah, antaranya masalah tauhid dan syirik ni perkara besar yang menentukan kekal ke tidak manusia dalam neraka. Sebab tu kena jaga sangat. Sebab tu kitab kita baca ni kitab tahqiq tauhid. Nak pastikan tauhid kita tidak bercampur bau dengan syirik walau sedikit pun. Dan kita nak jaga supaya tauhid kita ni biarlah dia kekal segar. Ahli sunnah semua faham itu. Tak kekal. Kecuali Khawarij saja kata kekal. Mu'tazilah kata kekal. Itu tidak ahli sunnah. Baik, selain daripada itu Nabi doa lagi. Doa yang kedua ni, janganlah mana orang yang tidak Islam menguasai selama-lamanya atau sepenuhnya. Tak ada sah pun negara Islam, semua dikuasai oleh orang yang tidak Islam. Janganlah buat itu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau perteruk umat Islam, masih ada lagi negara yang mana pemerintah dia orang Islam. Itulah aku mana pun duk bela segi sebanyak Palestin pun duk wis senyap-senyap orang tak tahu. Kadang-kadang kita ni Muslim ni tak khabar, tak ingat. Kena ingat pada doa Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Kira disebut orang Islam dia tidak ambil tahu tentang hal ehwal orang Islam lain. Dia buat cara dia, tak cara umat Islam lain mana. Dia tak ambil tahu. Tu bukan buat aku tu. Nabi menafikan umat dia tu yang berperangai begitu tu. Maknanya kalau kita tak cara tak timbul, tak pernah doa besar nak ambil duit. Maka kita ni sebenarnya duk semaya sembahyang Nabi tak ngaku umat. Enggak bila Nabi tak ngaku umat, dia dapat syafaat Nabi ke? Itu isu-isu yang timbul dalam konteks bila Nabi tak ngaku umat, kesan dia tak nampak di dunia, tapi kesan dia sangat dahsyat di hari akhirat. Dahsyat di mereka. Kita kata apa Palestin pun kita sudah masuk sakit hati setahun. Anak-anak malah dia tengok budak jeri, sedih. Ada tu budak tu berapa tahun, 6 tahun, kecek separuh tu. Sebab tu doa tekannya dia. Minta tu dah minta baju je. Sejuk dak ketar masa dia ditemu orang. Mesti sejuk kan ni? Tak cukup pakai dia. Ada dia tunjuk mati keras mati, sejuk tu aja. Jadi kita nak puasa lagu mana? Zaman dulu zaman internet boleh tengok secara live. Dah boleh tengok video kadang-kadang buat dah betul live. Kita tak ambil tahu. So kena doa ambil tahu betul. Kena ubah sikap kita. Tapi nampak aja nak baca WhatsApp. Bokok baca WhatsApp sampai belok dah belakang dia. Tak ada gambar. Yang baca semua WhatsApp. Orang bergerak. Orang tak baca semua apa tu? Orang pilih-pilih dia. Facebook habis dia baca. Dia tak ada baca Quran sibuk malam. Anak betul tidak kata gapo. Kalau kata malu, kita malah ajar kecek. Kasar-kasar itu tak boleh. Tapi bikin sendiri kan. Maknanya kita dengan telefon ni, kalau kita tak cerdik, kita lalat dia boleh menyebabkan kita terpesong hidup kita. Mungkin akidah kita tidak terpesong, tetapi kehidupan kita, orang panggil din. Din ni kehidupan. Sudah lagi jauh benar. Apa hidup? Dalam kata sehari-hari kita. Nak tidur tu tengok lagi bahasa. Mau jatuh telefon. Baru tahu mengatur. Jadi benda-benda lagu tu hati-hati kena buat perubahan. Sebab tu ni dalam kitab hanya sebut al-hatih tu telefon bimbit. Nak tahajud telefon bimbit. Jadi semua nak baca tu. Kena itu juga kata ni. 124 surat je dia bincang tentang telefon. Bagaimana telefon smartphone ni merosakkan kehidupan umat Islam. Dia bincang dengan cara Quran dan hadis. Dia cuba kaitkan. Lepas tu dari satu sudut dia kata kalau kita pandai guna internet, orang panggil zaman teknologi maklumat, kita pandai guna sangat banyak maklumat. Ni orang boleh tap. Buat masuk sepatah perkataan boleh tahu lalu kudu ke hadis palsu atau tidak. Dengan ada aplikasi nak itu hadis. Ada tak ngaji belah mana pun boleh. Tu hewi kemudahan. Sebab tu kalau ada orang pecek pun itu kelebihan zaman kita pun mana kan. Tu hewi otak tidak ingat kuat, dia alat-alat modern pula untuk bantu tu. Kalau dulu dah ingat test mata-mata. Nak catat pun nak cari kertas pun baik. Itu perbezaan kehidupan zaman kita. Mana kalau dulu ada kelebihan dia, zaman sekarang pun ada kelebihan sesuai dengan zaman kita. Baik. Nabi kata lagi, cuba tengok di sini ya. Sesungguhnya Tuhanku telah berfirman. Ni hadis kursi. Maksudnya
wahai Muhammad, bila aku telah meletakkan sesuatu, mana bila aku telah takdirkan sesuatu, itu maksudnya, maka ketetapan itu tidak boleh ditolak oleh sesiapa, pasti berlaku. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, agar aku tidak membinasakan mereka dengan bala, bencana. Orang panggil apa ni? Bencana alam ni yang berpanjangan sehingga mati semua. Aku tidak buat begitu. Kalau umat dulu ada, Allah buat begitu. Siapa tak ada? Orang tentang kawasan ni, tempat kaum ni dulu patut tak ada. Mati habis. Dan agar aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka dan selain kaum mereka sendiri, hingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Tak ada sah pun negara orang Islam. Aku tidak akan buat begitu pada umat kami. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadap, walaupun seluruh dunia nak hadapi kamu, aku tidak akan benarkan mereka kuasai kamu semuanya. Sampai umat itu sendiri sebagai mereka menghancurkan sebagian. Kecuali sama-sama orang Islam itu balah mereka saling menghancurkan diri mereka sendiri, dan sebahagian mereka menawan sebahagian lain. Hadis ni orang kata dia nak baca Bukhari Muslim, dia mengaji sampai mereka PhD. Pokok golongan mustasyrikin, golongan orientalis. Bapa tu dia nak baca kitab Quran, dia nak baca hadis-hadis. Kenapa dia tak baca hadis ni? Mesti dia baca hadis ni. Bila dia baca hadis ni, mesti timbul pemikiran, kita nak merosak kaum Islam ni, kita rosakkan pemikiran bangsa dia, biar dia balik sama sendiri. Patut dah kula ni. Di Malaysia sahaja dia buat hati, berkekoh nak hari. Berkekoh kita kata, kalau lah bahasa Kelantan tu, no. Depan kita kekoh ni, laki kita dakak apa tu, no. Tak boleh pakai lama, no. Tak apalah hukum mana, no. Umat Islam balas sama sendiri ni sangat disukai oleh iblis, syaitan dan musuh Islam. Sebab dia kata itu punca kelemahan umat Islam. Dia buat hari ini. Dia kata tu hebat gitu. Maknanya salah satu cara yang paling mudah, biar kita buat kalau bisa berubah lagi. Tu. Jadi benda-benda gini kan berhati. Sebab itulah dah ada hadis Nabi, dah ada hadis kita baca di telipuk tu. Lama dah, beti, bukan beti, tangguh. Bukan beti. Nanti habis kitab tu kita sambung pula insya-Allah. Dan kita bincang sebelum ni, Nabi kata tentera-tentera iblis yang bernama syaitan ni, kalau setiap hari dia keluar, dia gini, kalau dalam riwayat tu Nabi kata iblis ni dengan tentera dia bernama syaitan, dia mesyuarat setiap hari. Dan iblis ni bila dia diarah oleh iblis, syaitan bila diarah oleh iblis, maka hasil kerja dia kena buat laporan setiap hari. Jadi setiap hari dia juga, tapi tak apa sebab dia kerja 10 masa, dia bukan part time, dia full time. Nabi kata salah satu faktor untuk kenaikan pangkat syaitan, kalau dia berjaya menyebabkan berlaku perceraian antara suami isteri. Apa maksud perceraian? Putus hubungan, balas sampai bercerai berai. Mana kalau tidak dari suami isteri pun jadi tak tegur siapa. Ada siapa pada NGO ni, kedua-dua ni ada NGO Islam. Minta maaf saya sebut ni, kalau tuan dia dengar pun jangan keras hati lah. Sebab anda tak sebut NGO mana. Kita di Afrika ni, cuma anda sebut SIN. Beza pada NGO, anak dan nikah tak? Sama Islam, ada tak dia takut fikrah berbeza. Lemah mana? Gue pula lemah. Ayatnya syaitan telah berjaya merosakkan pemikiran kita. Pasal kita ni, Islam hebatlah dengan ada fikrah kita sendiri, ada tasawuf pemahaman kita, ada tim ni, semua ada unit-unit kita rasa mana. Rupanya ada salah lagi unit dia tak tahu dia. Tim iblis dia tu telah merosakkan pemikiran. Akhir sekali tak ada ni kau. Berapa tahun tertangguh permen tu? 2 tahun. Lepas tu tak lagi mau sama nak ni. Tu duduk selok sini, mari duduk selok sini. Akhir kali nikah juga. Lah ni jumpa balik macam anak parah. Power tu belai-belai itu tu tidak sama sama. Dia tu. Ayatnya hati-hatilah. Kadang-kadang syaitan dia ganggu kita dalam keadaan kita pun tak apa. Rupanya kita kena talbisu iblis tu. Kena tu tidak berakidah lagi tu. Mahabbah sama itu termasuk furu' akidah. Orang panggil cabang iman. Dia rosak tu dulu. Umi dia ni biar dulu. Rosak. Ni dah dia dulu.
Cerdik kakak tunggu dia hidup sampai 10 Rabi ada dia ada. Pengalaman luar, enggak musyawarah dan hari. Coba aja apa dia boleh angkat tangan. Musyawarah dan hari pok itu. Iji kimoji musyawarah dan hari ada. Boleh kali untuk hari. Mari 3 orang tu. Apa ni kan dia apa ni SU dia tu. Orang tak sanggup tapi nak ayatnya serius Nabi kata iblis dengan syaitan musyawarah dan hari. Mana kalau kita tak ambil cana lagi, tak faham lagi, musuh kita siapa musyawarah dan hari nak rasa ke kita. Orang Islam tak faham lagi hak tu. Cara berat benar. Sebab tu dia tak kena jaga semua tiba tak kira dah awak hati gapo sampai sama Islam, jangan sampai peringkat balas putus hubungan. Jangan. Masa muka tegar orang lahir ketika musyawarah akak kursi dia kira lagi no. Lepas tu lagi kalau musyawarah cara kursi kau berat. Kalau dia nak akak cuba tak agak tu. Dia memang kena begitulah kan. Tak apa gitu, biarlah. Tapi kita kena ingat kita ni sama Islam. Kalau waktu kita tak boleh jaga ni, rasa kita. Itu punca masalah tidak kuat apa. Sebab dia tidak ada satu fikrah. So kena ada satu amal, wahdatul fikri pun tak ada. Itu masalah. Baik, tak apalah kan. Tak habis lagi hari ni. Lepas ni kita akan bincang. Ni anak sebut ni kenapa Nabi sampai mereka doa gitu. Kenapa Nabi sampai doa supaya janganlah kita dikuasai. Lepas tu Nabi sebut kecuali Allah sebut dalam hadis kursi kecuali umat Islam itu dia sendiri merosakkan sama dia. Tu baru boleh jadi kerosakan besar. Kalau dia sendiri terlibat sama Islam merosakkan Islam yang lain. Kalau hak ni besar lagi daripada orang kafir merosakkan dia. Besar lagi sebenarnya. Baik. Dan Al-Burqani itu sebenarnya bukan boleh tulis Burqani meriwayatkan dalam sahihnya dan beliau menambahkan hak tadi setakat tu je. Dalam riwayat dalam sahih Al-Burqani dia ada tambahan atas hadis tadi. Dia ada tambah wa innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansur la yadurruhum. Sesungguhnya yang aku bimbangkan berlaku terhadap umatku, kata Nabi, adalah para pemimpin mereka tu yang menyesatkan mereka. Pemimpin tu yang memasukkan ajaran yang sesat dalam masyarakat sebab dia pemimpin. Cuba kita baca sejarah dia. Ambil satu contoh zaman Imam Ahmad lah. Tu zaman Imam Syafi'i juga buat anak tu dia kata Imam Ahmad. Masa tu siapa dia yang memerintah dia? Mu'tazilah. Pemerintah pada waktu adalah pemerintah yang sudah pemikiran Mu'tazilah. Dia tekan umat Islam supaya sependapat dengan dia. Apa dia? Quran ni baru, tidak qadim. Dia tekan Imam Ahmad sampai dia pukul, tercabut seluar Imam Ahmad. Mati Imam Ahmad. Mati dia kata Imam Ahmad. Apa sebab Imam Ahmad kata Quran ni adalah kalam Allah, dia qadim, bukan hadis. Lepas tu dia Imam Syafi'i pula dia nak pukul. Jangan tidak perlu cerita semua lah sebab kita pun malu ya. Akhir sekali tidak dipukul kerana Imam Syafi'i ini dia guna hela. Dia pegang Quran dia kata hadza hadis. Ini baru. Maksud dia lengah dia bukan Quran. Dia tipu aja tak cerita hanya. Betul. Dia tipu. Akhir tak kenal dia. Orang tanya, "Mana Syekh kata Quran?" Ada aku ayat ni. Tanya baru Quran. Tu lah. Jadi kalau pemimpin itu yang menyesatkan umat, dia paksa dan dia buat program menyebabkan umat ni jadi tergelincir daripada fahaman agama yang betul, ini juga satu bala yang amat besar. Bala yang amat besar. Akan berlaku begitulah. Aku bimbang nak ni. Nabi kata aku bimbang. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka dia akan tetap berterusan sampai hari kiamat. Ada semua kecil besar pun bala sama Islam. Sampai kiamat. Ini antara mehnah ataupun orang panggil ujian, fenomena yang berlaku. Kiamat tidaklah akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku dia jadi pengikut pada musyrikin dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Mana umat Islam ni bersekongkol dengan penyembah berhala, bersekongkol dengan musyrikin, nak lawan umat Islam.
balas sama Islam. Ada sekelompok umat Islam tu jadi taat pada memberi wala, kalau bahasa itu dia panggil memberi wala pada orang kafir. Kita bersama orang kafir tak apa, tapi jangan sampai memberi wala. Wala ni mudah kalau kata Kelatannya terlengkok masuk pada kubnya cahaya. Oh tu bahasa Kelatan. Cahaya pun nak kata sepuluh dia cahaya adik-adik dia se-Islam, dia cahaya pada kafir. Tak boleh gitu. Kita bersama orang tidak Islam boleh, tapi kena berhati-hati. Jangan sampai mereka kita lanyap orang Islam bersama. Kita kena tahu agenda orang kafir ke boleh. Kena tahu secara umumnya gitu ya. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta. Oh ni hadis fitnah akhir zaman ni. Kita dah baca ni. Akan ada di kalangan umat aku ni 30 orang pendusta. Dia semuanya ngaku jadi nabi. Bukan sikit-sikit dusta, ngaku jadi nabi. Padahal aku nabi terakhirnya. Tak ada dah nabi selepas aku. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Sungguh demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran. Pokok mana pun ada seorang mohon bela, sanggup mati, sanggup dicemooh, sanggup dicerca kerana nak bela hadis-hadis sahih. Ada seorang tu besarnya pahala mana ustaz-ustaz yang sanggup dicerca kerana nak bela hadis supaya orang tidak sebar hadis palsu. Lo ni hadis palsu juga tanpa segasilu. Sebut hadis tak semak dulu hadis. Pelik-pelik lah. Mana umat Islam ni hilang dia punya sistem penyebaran maklumat Nabi sebut tu. Kan Nabi kata kafa bil mar'i kadiban an yukadziba bi kulli ma sama. Tu asal dia. Seseorang yang sebar maklumat tanpa buat pengesahan boleh dah nak kata dusta walaupun dia tidak niat nak sebar. Dia style gini dia buat. Ya atas kita, ya atas maklumat ada kata minta pencerahan. Gua mengerti. Dah tidak curah lagi. Jangan ini sebar lagi. Dia curah dulu. Sepatutnya kita kata PM lah, dia masuk ada grup, lepas tu dia buat bawah tu minta pencerahan. Sedangkan dia sedang sebar maklumat tu. Gak tegak di atas kebenaran, mempertahankan sunnah, mempertahankan agama yang sah. Pak ni boleh pahala sana. Jadi sekurang-kurangnya orang jadi takut juga nak sebar ni. Apa ada sombong. Kadang-kadang tak ada tu dia, anak-anak murid lebih dari tu guru. Apa? Ni kebaikan zaman kita sebab apa? Dia tahu kaedah. Teknikal tu dia erti. Dari segi teknikal. Walaupun dia tak erti pun dia tahu. Masuk tubuh dia kata masuk kepala hadis ni, tubi lah. Tengoklah. Ada lalu status hadis tekan saja nak takrih hadis tubi lah begini. Oh, siap dengan terjemah ada setengah-setengah aplikasi tu. Oh bagus dia ada. Oh ya apa tu susah sungguh pada. Sehingga umat Islam faham. Ada seorang anak pernah tanya dia, "Syekh, cuba cek. Kau tahu dia cek kata cek pun." Aduh lah aku ustaz. Sebab tu dia bila ada tanya dia kata ustaz pada hadis pun. Dia tanya kita mana dia tanya. Dia tanya nak rujuk kitab mana? Tak, dia tanya kepala hadis. Mula-mula Nabi sebut dari hadis. Dia tanya tu bila. Tu nak ayat sama kita dalam ni. Hak tu yang ada sedih tu sepatutnya ustaz mengajar dia kena reti tu teknik-teknik tu. Di segi teknik tu. Ada nak mengajar ni contoh ni. Misalnya kalau masalahnya ada orang tu dia kata semua ada dalam kitab semuanya sahih berlaku. Ni ustaz longgar ni. Kalau lagu ni lah hati-hati lah. Dia kata semua yang ada dalam kitab semuanya betul. Tidak ada yang tidak betul, melainkan betul belaka. Kalau lagu ni dia punya tahap orang panggil intelektual, dia punya kita kata IQ pengkuliah, lebih otak anak murid. Tak ada mikir nak ni hadis ni ada pada semok dulu. Ada sebut ikhlas, sebut Tok Guanan je. Tok Guanan masa Nabi pernah cuti berhari-hari sebab apa dia tak jumpa cari satu penyelesaian. Tak dia bayar tu tak sedap. Cuti dia cari tak jumpa. Dia nak sampai masa ngaji tak jumpa. Cuti kata ada so tak nak sesat. Ni kita bayar bila orang tegur malu. Ada dua orang pelajar daripada Jordan. Dia jumpa mana? Dia pun cerita lah. Dia kata dia pergi rumah seorang ustaz. Ni ustaz dia sahur dalam kuliah lah. Dia pergi tu siap dia bawa nota lah. Ni ustaz dalam kuliah ustaz sebuah hadis ni maudhu' mengarujuk ke ustaz kena betul balik. Dia pergi nasihat secara beradab. Pergi rumah bukan masuk dalam mesah ni dia. Dia pergi jumpa. Apa ustaz tu kata? Dia kata hantar ngaji lah dulu, tak nak tegur ngaji dulu dia habis. Gitu je. Sehingga dia kata dia hilang langsung respect pada ustaz.
Dia sebut nama ke ustaz tu cuma mana pasti sebut. Tanya bani mana tak ayat. Budak ni orang ni. Dia ayat dari kita ni ustaz sebut ni. Apa yang kita kata maudhu? Dia ayat semua. Ustaz semok sendiri lah. Ustaz tu tak ada semok lah kata ngaji dulu cara nak tegur. Ngaji dah lah tu. Tu tidak tahu nak tegur. Pak lemahnya bukan lemah. Pak lemahnya ngaji ngajar dia tak reti-reti ni. Apa pula sampai tu Allah gerak-gerak lah hadis waktu bira. Tak saya sekali kat dulu nasabah kedok. Siapa kanan semaya hari pertama bulan Rejab seperti beribadat 1000 tahun, bukan 1000 hari, 1000 kali, 1000 tahun. Sehari puasa. Sedangkan ulama kata kalau mana-mana amalan itu fadilah dia melebihi malam qadar, kena semu hadis. Nak lebih pada Lailatul Qadar, nak lebih dia kena semu hadis. Kalau saya tak apa. Ini 1000 tahun. Sehari ya. Puasa. Lebih pada bulan Ramadan nak bulan. Sedangkan Nabi kata bulan Ramadan paling lebih. Tak mikir rasa ustaz tu. Sepatutnya dia kena fikir, hadis ni ada masalah. Maknanya bagi anak lah minta maaf semua. Sebab tu buku kita duk mengaji Maulana banyak bagi kaedah. Usul. Dengan usul tu sebenarnya sebab tu mengajar aku wajib baca bagi anak. Ada ke tak buku Maulana buat 99 usul tu? Kau tak beli buku tu? Ni pihak buku tu sejilid setebat. Bukan kata tu dah ni ya. Nah, berapa harga? 100 ya. Ada 100 lah 10. 110. 110. Waktu tu sebenarnya dia usul tu sebenarnya untuk orang yang buat usul tu. Sebut tentang kopi ke? Tak ada. Itu pengusul. Mana-mana hadis yang menyebutkan satu amalan yang kecil saja itu berpahala luar biasa besar. Cek tu. Kalau orang ngaji hadis kata bang nama untuk ni hidung wasuk habis tak bang pun satu. Dahsyat dia. Sepatut buku tu kalau nak ngajar kena baca tu. Buku dia asal bahasa Arab. Tok guru buat siap dengan syarah. Mari contoh pula. Siap dah ke jadi guru dah ida. Jadi nama aku dah. Tapi hak tak siap tu ada siap. Dah sebenarnya hak dia nota dia tu minta lah. Pasal itu kita dah ada. Senasi kita dah ada sebenarnya. Nah. Dia punya orang lengkap 99 tu. Nota dia. Minta kan dia cuba tengok. Misalnya apa 95 kan 96 usul dia punya sebut tentang kelebihan bulan. Ada situ kaedah. Mana kita tidak mengaji khusus bahasa Arab dengan mengaji usul, kita guna khusus. Sebut umum tu saya. Ada tu. Tu pun kena tengok pula. Benda-benda begitu orang panggil usul. Kalau waktu pun kita tak faham, maka bila kita baca kitab tak ada kiam. Besok Qadhawi kata orang tak erti usul ni tak ada kiam. Kiam ni nilai, nak menilai maklumat. Jadi kalau kita ada usul, kita menilai. Dia timbul. Hadis ni pelik ni. Timbul apa timbul pelik tu sebab ada usul tu. Ni tak ada pelik langsung. Pakai jalan lah aku ada dalam kitab. Baru. Sebabnya kitab ni banyak jenis kitab ni. Baca Duratul Nasihat, baca boleh nyakit. Baca kitab-kitab. Orang suruh baca Bukhari tasih. Suruh baca kitab-kitab yang ulama telah tasih dengan siap takhrihan tasih baca tu. Itu masalah dia. Jadi itu satu bentuk kesesatan. Kemudian dia sebut lagi sini, Ana sebut tu walaupun tidak menyentuh akidah secara tetapi menengah. Sebab tu Nabi sebut ni orang panggil masuk ke dalam tunjang dia tu. Kita boleh tahu bahawa iman itu akar iman itu sehat bila kita tengok dahan dia tu subur dengan ada daun banyak cabai-cabai, daun hijau kita boleh nampak. Maknanya hak duduk dalam tu orang panggil akar tunjang iman itu hak duduk dalam hati tu lah. Sehat molek tu. Semaya tak tengok baru kecek pun jaga. Mana kita tengok betul ikut sunnah maknanya dalam tu kemana tu. Kita boleh tahu daripada zahir. Zahir itulah yang panggil dahil daun dan sebagainya. Baik. Jadi dalam konteks ni syaitan ni bila dia nak merosak ke pokok tu, kadang-kadang dia serai dahil. Dia serai puasa kita. Dia serai pemikiran kita. Sangka buruk sahaja. Tak ada sangka baik pada orang. Dia serai mulut kita. Kecek uduk. Ngopak tak tinggal. Dia serai satu dulu. Bila dahil daun ni rosak, situlah akan menjejahkan
batang dia, menjegah ke umi dia, menjejah. Sebab tu Nabi kata alamat munafik ada 3. Alamat munafik itu kalau kita tengok Nabi kata alamat munafik itu adalah dahan-dahan dia. Tetapi dia boleh jadi rosak ke bawah. Sebab apa? Sebab itulah alamat kepada kehebatan iman. Baik, seterusnya. Jadi Nabi kata, kok mana pun walaupun berlaku banyak perkara yang negatif pada umat aku, siapa dalam bentuk skala besar, nak kita kata sesak, siapa ada semua gala seperti zaman jahiliah, tetapi kok mana pun tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran dan mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Ini disebut sebagai ghuraba tu. Nabi sebut ghuraba tu ada tu. Kadang-kadang dia jadi asing dalam umat Islam tu sendiri, anggap dia sebagai asing. Sebab apa? Sebab umat Islam ni sudah lari daripada sunnah. Bila dia ikut sunnah, orang tangan pelik. Ghuraba ni buat ganjil. Pelik dia tu. Apa buat gitu? Padahal kalau tu buat hak sunnahnya. Apa jadi gitu? Sebab orang panggil dia mainstream tu tidak lagu tu. Arus perdana tu tidak lagu tu. Bila dia buat perlu hujan. Perlu. Nak terang boleh terang. Nak terang dah. Masa ngekor saja dah sebut ni dah ngekor. Setiap anak tu anak kapal itu kita bubuh dalam sapu, so kita email lah dengan ni lah berat mah tak perak tu. Dia suruh akak budak tu nak buat selawat bang. Sodah kita ada contoh ni. Anak pun duduk terti. Orang nak kerah. No. Anak pun gaya dia. Maksud memang enggak tak dijanji dengan dia. Mai dia pun tak ada bang dulu. Anak tak tahu lah anak tak boleh, tapi anak perlu kat dia. Anak buat terti. Jadi dia harap tu tak ada satu pusingnya. Sebab gini anak itu anak biarlah anak sebut, anak kata anak suruh duduk. Bila tak ada bila musim separuh kan anak suruh duduk. Anak pun bercakap dah sikit. Anak kata kalau kita nak boleh pahala, biar kita ikut 100% Nabi buat. Biar cukup sekotok, anak kata. Cukup. Duduk semua. Jadi duduk semua tu dia kata lagu mana dia kata tak ada orang ni, tak ada orang Nabi. Kalau nak buat bila lepas saya balik. Anak sebut gitu. Orang kata tak usah kita makan dulu. Oh, tak boleh. Nak makan. Ya. Bila kita buat, kita ada nak ayat kesal. Memang ada orang marah lah. Tapi bila anda pergi kuliah lepas tu baru ni kuliah subuh ni. Ramai mari jumpa anak dia kata Allah Ustaz, sebenarnya kita tahu dah cuma tak ada orang jadi pala nak buat. Jadi malu lah orang bangun belakang. Itulah kita ada bincang ni. Umat Islam ni lemah sangat. Kalau kita tahu dah betul benar lagu ni Nabi buat. Lepas tu nak suruh panggil ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak sanggup nak buat. Kalau setahun ni ada tak malu kau nak depan Nabi. Benda kecil tu cokok besar. Kalau kecil gitu pun malu. Tak sanggup. Dia mana buat lagi. Lepas tu dia nak pada cerita mana cerita nak. Tapi kalau nak balik habis cerita gitu. Nak tahu. Bak tu ni bungo ni. Oh nak ngerti. Biarlah sebut sikit dia dengar tu. Ni cerita ngerti ni ada buat jaga kau kan. Anak pun tak tengok diri. Allah jaga anak ni. Klik rumah ada dua asrama. Klik rumah. Awal kamu tu dia bala. Balanya tidak jatuh. Kian nak bala. Mana cerita? Oh kamu tu bi. Yo bala mu. Waktu tu selalu kain. Dia tu enggak pun kau jatuh. Cuma jatuh tu dia payah dia pakai luar. Tak boleh nak tongin. Hak nak sokoi. Bila anak pergi maya masjid tu, dia masjid tu, oh lepas tu mari tengok cerita live secara live. Oh kamu teh. Sebelum ni tengok ada dramanya. Wah ni dia kata Allah dia kata. Yalah dia sebut bukan anak kata ni. Dia kata rezeki aku gitu dia. No ayat nyawa kita dia kata tak. Enggak orang tak ajar buat gitu kita ke sunnah dia. Dengan sebab kita ikut sunnah Nabi kita belajar tanpa kita kata. Kita tak kata apa orang tu buat benda kita tak kata. Kita jaga mulut kita. Cuma kita buat sunnah. Ada orang itu ngomong gitu. Orang kalau marah dia tidak kata benci kita sebab kita tak kata. Cuma kalau dia tanya apa gitu, kata kita mengaji gini. Hak ustaz buat tanda dan kita tanya kita tak tahu. Lepas tu dia nak kata ikut ni, tapi kita kekal istiqamah di atas sunnah. InsyaAllah ada perubahan. Ni nak ada perubahan ke mana? Sebab kita ni tidak membawa ja'al haq. Kita tidak bawa kebenaran. Nak suruh zahaqal batil macam mana? Nak suruh kebatilan itu hilang macam mana? Kita tak sanggup nak tunjuk ke sunnah. Tunjuk dalam masyarakat. Kalau sunnah lagu mana Nabi buat. Sebab itulah ulama kita kata biarlah anak baca nak sebut hadis ni. Hadis ni Maulana biasa baca dah. Nabi kata nadarallahu mra'an
idza sami'a maqalati fahaddathahu fahaddathahu bima sami'a. Nabi kata seseorang yang bila dia dengar hadis aku, dia tahu, maka dia amal, maka dia sampai ke hadis aku. Dengar betul. Orang lagu ni Allah beri pada dia muka dia berseri-seri dunia dan akhirat. Ulama kata hari akhirat sangat nyata, berseri-seri nadarah. Sehingga digambarkan nadarah tu ketika berada di pada mahsyar yang gelap gulita tu, orang kenapa macam ada kunang-kunang. Muka dia macam kunang-kunang tu keluar cahaya. Siapa begitu? Ni pokok yang jaga sunnah pokok. Itu saja. Dia ada lagi bentuk penyebaran hadis, tapi bukan dengan secara lisan, iaitu secara menampilkan sunnah di khalayak. Kita amal sunnah. Kita di masjid, kita tahu Nabi buat lagu mana, kita amal, kita tunjuk pada biar orang tengok pelik pun. Kita amal, kita tahu, kita buat. Itu salah satu penyebar sunnah melalui lisanul hal, melalui perbuatan. Kita semua boleh buat. Mungkin kita nak mengajar, sekolah nak mengajar, gini mengajar, kita rasa tak berani. Amal kita mengaji. Bukhari siapa hadir apa? Mengaji mana? Orang kata kita tak cauk nombor ni. Berhadir tidur masa ngaji. Oh, kita dicauk hadir, tu cauk nombor dia kata. Atau salah ya, dia tak betul hati kan. Siapa dia ingat nombor apa hadir? Bukan juga tu. Masa aku esok tak ada orang tanya hadis dia, tanya nombor. Dia kata waktu saja. Mak kita ni tawaduk, tak sin ayat, takut orang kata menunjuk uluk. Dah saya. Tapi ayat dia kata kita tu ngaji, yang mana ngaji tu bila kita nak amal? Bila nak amal? Nak amal dalam rumah kita. Semua ahli rumah kita semua dah kata. Halu masalah halu masalah ni. So amal ni kalau pakai amal sunnah dah. Kalau boleh setahun dua orang jadi sepuh kita bersama mana dah. Sebenarnya ni dah takut. Padahal tu guru kita mengajar bukan main yang tegahnya batil. Al-haq wa zahaqal batil. Terjemahan dia mudahnya bila datang kebenaran, al-haq kebenaran, wa zahaqal batil. Yang batil akan hilang, bergolek menghilang. Data itu dari mana? Kebenaran data itu dari mana? Sunnah Nabi datang dari masyarakat mana? Dia datang melalui orang, melalui penganut dia. Maknanya hadis itu ayatnya bila kamu berusaha menampilkan sunnah dalam masyarakat, kebatilan tidak ada tempat dalam masyarakat. Apa kebatilan boleh ada tempat di masyarakat? Sebab majoriti umat Islam tidak mengamalkan sunnah. Dan dia tidak sanggup berhadapan dengan masyarakat yang mencemuh dia kadang. Dia tak sanggup. Bermula daripada pihak tertinggi sampai kepada masyarakat awam. Adanya kelompok-kelompok kecil saja. Tak jadi gitu. Biar agak perlu sekali kisah sunnah ni. Biar agak perlu sekali bahasa baju sekali. Kita nak buat. Kita tak kata tahu kan. Anak memang kita. Anak malah nak cerita lah. Kalau ada program besar, janji dengan kita jangan buat gini. Tiba-tiba buat depan. Anak tu pun daripada mandi. Tu mandi besar. Anak malah sebut lah sebab menteri hadir. Menteri mari dia bangun selawat. Anak lagi tu. Anak layak biar kita pun kata pakar dia. Esok dia mari jumpa ustaz. Anak kata amal sunnah lebih besar lagi. Sebab apa nak hormat mimpi buat ajar salah lagi. Mimpi ni masuk dia bangun belakang. Anak duduk dengan pengkuliah. Kita duduk tu okey je mari. Anak pun tak anak tu. Kita tak datang cuma kita tak terlibat seboleh-boleh. Patah adalah upacara lain yang anda tengok memang sangat bercanggah dengan agama dalam bentuk itu. Padahal kita buat dah. Kalau untuk panggil saya jamak ni jangan berada. Kalau nak buat lepas saya klik dulu. Dia setuju. Jangan dah tu. Ya dah seboleh-boleh ni kata. Ada kadang-kadang tu kita pernah nilai juga setengah-setengah kau tu kecil saja tak perlulah kita tegas sangat. Tapi setengah-setengah kau perlu juga. Tapi benda-benda kecil ni pun kadang-kadang guna istilah benda kecil, benda besar ni sebenarnya untuk peleseh lah sebenarnya. Bukan apa pun. Bukan kata naik ke sunnah pun nak lepas diri je kadang-kadang guna istilah gitu. Patut kecil lalu besar. Sepatutnya kecil ni hilang kan gitu ya kan. Itu masalah dia agak. Selagi anak sebut biar ada faham. Gapo dia Nabi kata tulah idar mar'a minkum munkar hadis tu dia dah. Akhir sekali tu. Tak boleh dengan ubah dengan kuasa, dengan tangan, dengan lidah tak mampu. Benci dalam hati. Dia maksud benci dalam hati. Benci dalam hati dia boleh merubah juga. Apa maksud benci dalam hati? Benci dalam hati makna kalau kita tengok dalam syarah
Benci dalam hati mana kita tidak memberi sokongan dalam apa bentuk sokongan terhadap perkara maksiat, perkara bid'ah. Itu makna benci dalam hati. Jadi maknanya kalau benci dalam hati betul-betul diamalkan oleh masyarakat Islam, ajaran salah tidak akan dapat sambutan. Ni bila ajaran salah mari ni sampai penuh masjid. Terimai istihad di mikrofon. Ketika dia sedang istihad, terimai sore lagi telefon anak. Anak sebut gitu lah mereka. Kalau dia dengar boleh tahu lah dia tu buat telefon anak. Masa tu anak on the way balik daripada Kelantan, daripada balik ke Kelantan. Dia kata, Ustaz, anak sedang berada di masjid sekian-sekian. Ni program dihadir oleh Habib Salah. Dia kata, Habib nak balik dan dia kata, dalam itu, mana dia sedang jalan? Dia kata, tu email istihad dalam mikrofon, siapa-siapa dia nak dapat 10 kali keluar. Oh tak apa, tak boleh salah tak apa. Tengok muka Habib dia boleh syafaat Nabi tu. Tu email ni. Tu email. Anak malas sebut tu email kamu. Tu email kamu. Tu email nama kamu. Tu email kamu. Buat kalah tu. Anak tak sebut. Tak benar ayatnya tidak. Bila perkara ni berlaku dekat dengan kita ni, kita sedih. Masyarakat kita ni setahun tu ya sebenarnya. Nak ada benda sesak ada tak apa. Ada sesak lain. Cuba fikir. Kita duduk mengaji dengan Maulana Bukhari. Ada kajian Islam kita. Habib, salah dengan Habib boleh syafaat Nabi ada. Nak boleh kata begitu tu sepatutnya ada hadis canggih dah hadis. Bukan hadis tak tu kena sahih hadis. Lepas tu sebut pula kita Habib hidup dalam Islam ni. Bapa tu email tu ni mudah lah. Itu mau orang tu email tu dia kata. Terkenal pergi bagi motivasi sekolah-sekolah. No ayat bagi hadap keadaan kita, biar kita sedar keadaan kita ni. Lepas tiba-tiba kita takut-takut lagi nak amalkan hadis. Pergi masjid pun tak amal lagi sunnah. Lepas tu nak mana nak amal sunnah? Masjid pun takut nak amal sunnah lagi. Lepas tu mana kita mandi je ya? Gitulah juga. Jadi anda sebut tu supaya biar orang biar ada faedah kita mari dari pasti mengaji. Sebab Maulana ni dia memang tumpu sepenuh masa untuk baca, untuk mengajar. Biar padan, biar kita buat tak salah. Jangan kesian. Jangan kata orang tu bina orang tak salah. Atau yang lain. Kita dakwah dari sudut menampil ke sunnah dalam masyarakat. Cukup. Patut kita nak buat orang kata kau mengaji gini, kau belajar dah. Cukup. Manusia kau nak mikir boleh mikir terus tak dia. Kadang-kadang perlu setengah orang itu baca hadis tapi kalau kata mau pun tak hidup dia dah. Siap nak alamat kuih. Kadang-kadang setengah manusia dia berubah dengan kita. Ada juga jenis kita. Lihat. Cuma kita tak rasa. Gitu ya. Baik. Jadi orang yang tegak di atas kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak amal sunnah ni, yang menyeleweng ni, mereka tidak tergugat, tidak goyah pun keteguhan pengamalan sunnah mereka oleh orang-orang yang menghina mereka sampai mereka mati menghadap Allah SWT. Kita nak kita kejadian kau dia. Kau kita nak jadi penonton saja. Kita fikir sendiri lah. Sebab tu bagaimana biarlah kita terlibat walaupun tidak menjadi pemain utama pun sekurang-kurangnya kita ni membantu dengan cara kita amal sunnah. Kadang ada orang yang mempunyai kekuatan lebih lagi, dia bercakap, dia berdiskusi, dia buat wacana, dia buat tegur, ajak debat. Itu peringkat. Kita ni kita boleh buat ni ke dia? Amal kita ni. Sunnah ni luar, kehidupan itulah sunnah. Begitulah je. InsyaAllah kalau kita sebab dia gini, kita kena ingat di awal kita ni bincang dah. Anda tak ingat muka surat apa? Kita bincang dah dulu. Tak silap tajuk mula-mula. Proses yang paling efektif untuk menjaga akidah adalah mengamalkan sunnah. Sebab iman ni dia bukan iman ni, seorang yang beriman ni kalau dia tidak amal apa yang dia iman, dia tidak amal sunnah Nabi, beriman saja sama. Banyak hadis bukan sahadis. Misalnya seorang itu beriman saja. Sebab tu bila Abu Hurairah bawa selipar Nabi kan, kita dari riwayat Muslim kita baca ni, Nabi beri selipar sebagai tanda. Mu ni selipar ni sebagai orang panggil dia cop mohon lah. Hak mu nak ayat hadis ni daripada aku. Mana buktinya selipar mu tak dada. Jadi Abu Hurairah ni cuti dia tak dada, dia tidak tak tapal lebih dia tak dada. Cuti Abu Hurairah ni. Dia pergi bila dia bawa selipar ni, jumpanya kebetulan jumpa Sayyidina Nak gerah dia. Jumpa Sayyidina Saya mau tanya selipar apa tu? Dia kata selipar Nabi. Dia bukan. Apa selipar Nabi mu pakai duk peluk gitu.
Orang mula aku jumpa Nabi ayat aku, kalau aku jumpa orang mula, dia suruh aku kata gini. Gini lah. Dia kata, dia sebutnya man tashhada gitu lah. Man tashhada, sesiapa yang bertasyahud la ilaha illallah mustaiqinan fi, ataupun dari riwayat man qala la ilaha illallah mustaiqinan fil qalbi dakhala al-jannah. Sesiapa yang kata dengan yakin la ilaha illallah, confirm syurga. Nabi suruh aku ayat gitu. Bila aku jumpa dengan siapa-siapa, aku jumpa dengan mulut, aku ayat gitu. Buktinya ni lepas dekat aku. Aku tak jadu. Saya nama kata, betul kan Nabi suruh gitu? Betul. Saya nama aku tepuk. Saya nama aku kuat terhadap dia. Kena saya rubah tu jah punggung. Nas jemur kelat tu jah punggung sebab jatuh atas punggung qarartu li isti. Mana aku jatuh tu mah jatuh punggung dulu. Orang kelat panggil tu jah punggung kan. Gak Abu Hurairah dia tidak sangat saya nama besar dia juga mengalir mata. Abu Hurairah yang junior dia saya nama mana tidak sahabat lain kalau dia buat mana pun sahabat tak malu. Orang sahabat lain anggap dia sebagai ayah. Sebab Nabi tak ada ia tempat rujuk. Sebab saya nama payahlah kalau nak cerita serumah kena baca sejarah dia boleh tahu lah. Walaupun dia nampak kasar pun orang saya semua. Sebab kalau duduk dengan dia boleh sunnah Nabi. Saya nama tu duduk saya nama. Sebab tu dia buat gitu pun tak apa. Dia bukan gila tu, mujad. Masa tu dia naik kendaraan. Dia ikut pun Abu Hurairah. Abu Hurairah jumpa Nabi. Nabi tanya, "Apa kau nampak je?" Dia kata saya wayak sebab Rasulullah tu wayak. Dia bahaya saya tanya. Oh tu jangan saya. Nabi panggil saya lagi. Pak pun buat gitu. Ni anak tu dia mahu mudah Kelantan. Pak pun buat gitu. Saya nak kata, betul ke Rasulullah suruh Abu Hurairah bila jumpa siapa-siapa wayak gitu, betul ke? Siapa dia kata la ilaha illallah mustaiqinan fi qalbi dakhala jannah. Betul? Aku suruh gitu. Gini Rasulullah, saya nak pergi pandang ni. Tak usah wayak lagi lah tu. Tangguh dulu. Sebab saya bimbang, takut orang awam ni kalau dia tak faham, dia tak faham keseluruhan agama ni, dia faham hadis ni saja. Siapa dia mengucap 2 kalimah syahadat dekat dia yakin confirm surga. Takut jadi itikad. Itikad jadi over confident, jadi tak sih, tak ada minat dah beramalan. Maknanya saya nak kata tangguh dulu, wayak selepas ni. Bila orang ni faham molek tu. Sebab kalau tak faham gitu, boleh masuk surga pun. Kita beramal kuat sepuluh Nabi. Tak tahu hadis ni, boleh masuk surga. Tapi kalau wayak silat-silat hari bulan, orang tahu-tahu dia ngaji tak tinggi mana bobo jumpa Nabi pun setahun sekali ni. Boleh jadi kita ni mau cakap dulu. Yakin. Yakin lah kau. Dia. Takut jadi gitu. Hak duduk Madinah ni tak apa nak hari duduk maya belakang Nabi. Tengok semua hati-hati tu. Kenapa Nabi kata? Jangan dia. Fakhanihim. Tak apalah. Biar mereka beramal dengan mana ada. Wayak mula. Sebab tu Abu Darda bila nak mati bawa dia ayat ni. Apa ni? Okey, Abu Darda ke ni? Qatadah. Nah. Okey kan apa tu? Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah lah. Betul Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tanya dia Sunabi ni. Sunabi tanya dia. Dekat dia nak mati. Abu Ubaidah rasanya lah. Dekat nak mati tu, kalau tak silap anak Abu, dekat nak mati baru dia ayat pada Sunabi. Sunabi pergi ziarah dia ni. Hak lain aku ayat belakang dia, hak ni tak ayat. Aku nak ayat ni. Asal ni? Gapo dia? Maksud anak ni sikap takut. Bukan masalah orang sebab tak kata masalah kita ayat dengan lidah tu, hak tu peringkat lain. Kalau umat Islam ni hak tahu dah sunnah Nabi nak amal pun takut, tak ada dalam kelebihan kita sebenarnya. Tak ada. Nak amal pun takut. Gapo dia lagi ada. Hak tu takut. Dah nak kecek tu satu hal. Bukan semua orang boleh nak dalil walaupun faham. Nak ayat. Nama orang mana tak ada jawab. Tak sah nak pergi kat lain lah tu. Amal lagi ustaz-ustaz lah boleh kecek. Kita ni amal tu tak apa. Misalnya ada satu masjid separuh. Kira-kira amal betul sebab Nabi buat. Sebab Nabi semaya ni 5 kali sehari. 5 kali sehari. Nabi jadi timah semua. Maknanya sunnah kita semaya dan apa yang dilakukan lepas semayanya jelas sungguh sebenarnya dalam hati. Apa tak nak buat? Gitu jadi okey, sekarang ni kita masuk pada syarah ni. Walaupun anda sebut tadi itu sudah merapi, cuma tak perlu kita baca sini. Okey, cuba kita tengok syarah hari ni.
Jadi kena ingatlah ana sebut saat ni, kalau kita nak memperkukuhkan akidah tauhid kita seperti kita duk ngaji ni, kita kena maksimalkan pengamalan sunnah. Kalau kita tahu tu jangan tinggal, amal sebelum cubalah hadiah supaya kita dapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok muka surat sebelah tu syarah hadis ni. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, mencakup pelbagai perkara penting dan berita-berita yang benar. Pada hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan bumi untuknya, sehingga beliau melihat kekuasaan umatnya dari hujung timur sampai hujung barat. Walaupun zaman Nabi itu Islam tak keluar daripada Jaziratul Arab, tak keluar lagi. Masa Nabi sebut hari ini, ketika Nabi hidup, Islam tak tersebar lagi melepasi Jaziratul Arab, tak lagi. Selepas Nabi wafat baru Islam tersebar meluas. Siapa dia hijrah itu? Sahabat. Tapi Nabi sebutnya atas dasar umat aku. Nabi saya ada sebut dia. Kalau tak amal sunnah dia itu, Nabi tak mengaku umat. Bila sebut umat aku, mana umat aku, mana umat aku ni yang menjalankan apa ni kata dia? Vision aku lah. Dia menyambung sunnahku. Tu masuk umat aku. Orang tak buat aku tak mengaku umat, bukan umat aku. Oh nanya tak mengaji Bukhari tapi tidak umat Nabi. Oleh perok itu lah. Ngaji bukannya kerok lah tu. Sampai tu ujung tim hari habis tu. Dia tak tahu. Tengok cuti. Wajib no ya. Tapi tidak umat Nabi apa? Dia tak amal sunnah. Lepas tu kalau tengok orang buat bid'ah pun tak ada langsung apa bentuk sekali pun tak ada langsung ikhtiar untuk supaya benda itu menguasai dunia timur dan barat. Ternyata khabar yang disebut oleh Nabi itu terbukti kebenarannya. Sesungguhnya kekuatan umat ini telah mencapai jarak yang begitu jauh daripada bumi Madinah. Tersebar dakwah sampai ke hujung timur dan hujung barat. Siapa bawa? Sahabat. Dan disambung oleh al-ulama warasatul anbiya itu. Beliau SAW juga menceritakan bahawasanya dirinya diberi dua harta simpanan oleh Allah. Maka terjadilah sebagaimana yang diceritakan. Ada sebutkan warna merah dan warna putih kan? Nah, iaitu maka terjadilah sebagaimana diceritakan bahawa umat beliau terhasil menguasai kerajaan Rum dan Parsi, yang mana pada kedua kerajaan situ tersimpan khazanah harta dunia dalam bentuk emas dan perak dan permata sangat banyak. Kerana negara ni dia maju sebab dia menguasai ekonomi pada waktu itu. Kalau dia jadi orang, hasil masuk negara tu dia akan bawa balik ke, dia akan ambil dalam simpanan kerajaan dia. Kaya ni zaman ni belum lepas. Kalau kita tengok kekayaan dia, maknanya istana tu bertatakan emas. Kaya. Maknanya bila Nabi berjaya takluk membebaskan dua negara ni daripada syirik dan tauhid, akhir sekali dunia juga dapat kena ghanimah tu. Banyak kalau boleh ghanimah. Kaya banyak di ghanimah ni bila boleh kuasai negara kaya ni. Nabi SAW juga mengetahui bahawa dirinya meminta kepada Allah. Nabi Nuh dan sebagainya. Sebab tu kalau berlaku tsunami, orang takut 2004 dah. 2004 tsunami buat. Dan 2004 dah. Bubuh dunia kawasan ASEAN. Mana tanya Pak Yasafa ni, dia salah satu pemimpin di Aceh. Mana tanya dia Pak Yasafa. Dia sebut lagi kata Pak Mahdi tu dia kata Pak Mahdi ni separuh peti dia kena air ketika ombak nak dia tengok tinggi pada bangunan dia lari selamat dia sebab dia panjat bangunan dia kata. Bangunan tu buat tak ada tangga, dia panggak peti ya. Lepas tu ada tanya dia, Pak Mahdi boleh turun tak? Tak boleh turun. Sebab dia tubuh dia gemuk. Dia berharap macam mana dia boleh panjat naik sampai ke atas. Tapi tak boleh turun. Petang tu bila air surut waktu asar tu, dia tak boleh nak turun. Enggak tak ada tangga. Tapi macam mana dia berharap? Macam mana dia boleh panjat tu? Tu orang panggil ada ke punya momentum lah, dia kata momentum dia tu. Mana kita tengok air besar jadi dia tak suka, dia boleh panjat naik. Poweruk naik tu. Tu bahasa Kelantan. Payah kena sebut Kelantan payah tu. Poweruk naik cepat. Dan dia tengok dengan mata kepala dia sendiri bagaimana masyarakat sekitar tu hanyut. Dia gini dia sebut pada saya. Kenapa bangunan tu jadi runtuh, bangunan tidak kukuh. Kalau bangunan kukuh pun ni panggil apa, frame-frame jadi hancur. Sebab apa? Sebab air tu dia berpusing. Dalam tu dia tengok dengan mata kepala dia, Pak Mahdi. Dia ni tokoh kaunselor lah, dia bagi kaunseling. Dan dia jaga pada tu, dia jaga 10 orang wanita-wanita yang sudah trauma peringkat berat. Dia sebut pada saya lah.
Sehingga perempuan itu ada kematian semua keluarga tinggal dia. Kalau buka baik bunyi air dia akan berkempit. Trauma sampai tahap itu. Jadi dia terpaksa jaga perempuan ni 10 hari jaga untuk bantu dari segi memulihkan emosi itu. Nak yang berat. Hak tu pun tidak semua lagi tu kena. Kalau tempat kita pun kena pun kawasan-kawasan tertentu ya. Kita kata di Indonesia bukan semua, di Aceh tu paling teruk. Walaupun jumlah kematian besar lah. Tapi tidaklah menyeluruh seperti umat Nabi Nuh dulu. Walaupun kita kata besar dah tu 2004 tu. Nah, baik. Dan tidak dikuasakan, tidak diberikan bala kepada umat Islam, musuhnya yang terdiri daripada orang-orang kafir. Bila sama Islam pun mana tidaklah dia akan aniaya orang Islam itu seperti mana orang tidak Islam kafir hari ini. Baik. Allah telah mengabulkan, Allah telah memperkenankan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan Allah juga mengabulkan permintaan yang kedua selama mana umat ini menjauhi perselisihan dan perpecahan serta menjauhi permusuhan di antara mereka. Apabila permusuhan sama Islam telah berlaku, maka Allah akan berikan kepada kuasa kepada musuh Islam untuk menguasai mereka. Maknanya adalah dari segi sunnatullah, hukum sebab musabab yang disebut dalam hadis ini, umat Islam akan dikuasai oleh orang kafir kalau dia balas sama sendiri. Sebab bila kita bertelingkah timbul perasaan benci membenci sesama Islam dalam skala yang besar, umat Islam akan jadi lemah. Kerana tu sebenarnya orang kafir menguasai dia. Kerana kelemahan dia sebenarnya. Daripada sini adalah kita kena ubah sikap kita. Biarlah berbeza parti politik pun, tapi jangan melampau. Jangan masuk dengan parti. Awak nak sokong parti mana? Dah awak yakin dia betul. Tak apa. Tapi janganlah sampai mereka hilang nilai agama. Tak boleh. Kita nak paksa orang jangan ikut parti tu. Tak boleh. Awak parti kita, saya tak berparti. Tak misalnya. Dia tak akan berlaku. Tak boleh tiga dalam dunia Malaysia sekarang. Lepas tu dalam hadis, bila manusia masuk dalam syurga, Allah cabut perasaan punca bala tu Allah cabut. Kenapa dia? Hasad dengki tak ada. Tu punca bala ni. Punca bala, sangka buruk tak ada belaka. Jadi bila tak ada punca bala, punca pertengkaran, tak ada pertengkaran. Jadi selagi ada hasad dengki, selagi ada rasa tak senang hati dengan kebolehan orang lain, selagi ada perasaan tak suka bila orang lain dapat nikmat, selagi ada prejudis, pakai mak bala. Nak buat waktu boleh lah untuk diri kita, orang lain setengah tu tak boleh buat. Kita diri buat baik. Kalau buat apa ada juga sikit-sikit lagi. Nak ayatnya bala tu tak boleh nak elak. Cumanya Nabi didik kita bermusuh bala, jangan putus hubungan. Jadi maknanya bertengkar dengan putus hubungan tak boleh berbeza. Dalam kitab tu ada nak sebut. Jadi dalam kitab tu dia panggil As-Sailul Murajjah. Najib kitab ni dia syarah. Nama dia tengok penulis dia beberapa orang juga. Tak silapnya Abdullah Muhammad penulis dia. Abdullah dia sebut situ. Dia kata maksud putus hubungan ini, kita nak bertengkar, nak bertegang urat lahir, nak bersisih pendapat, nak masai muka, tak apa. Nak apa nak muka kita jadi nikmat tu lagi mana. Dan kalau orang yang dia benci tu sama Islam, kita bercakap dalam konteks sama Islam. Bila dia tengok orang yang dia benci tu, hak tak sependapat dengan dia tu, ditimpa musibah bala macam segar dia, puas hati nyau gitu. Puas hati dia. Tu maksud putus hubungan. Jangan bisa sampai situ. Kena hukum oleh hati kita. Kalau siapa tak puas dia, punah kita. Punah tu. Sebab tu saya nak kata. Saya nak kata pada penyokong-penyokong dia. Sebab penyokong dia dengan ramah pokok kawan. Pokok bunuh saya nak semen. Dia kata manis tabadda faqad halaka. Siapa dia anggap pemikiran dia saja betul, orang yang salah belakang. Musnah betul itu. Kata Sayyidina Nabi. Jadi kena ingat boleh tak kita nak balas itu jangan. Sebab tu Nabi kata nak balas tak apalah, tapi lebih 3 hari. Jangan lebih 3 hari. Hak siapa dia mula-mula wisalah Assalamualaikum tu dia lah dapat kelebihan besar. Dan kalau orang itu tak jawab salah dia, mana nak kekal dalam keadaan berkonfrontasi juga, dia tangguhlah. Siapa Nabi kata tak masuk surga itu. Siapa Nabi kata gitu lah ni. Maknanya kita nak balas, nak tegar orang lain berasa, kita berasa marah pada orang, kita tak belagangi dengan dia sebut tu. Boleh. Tapi jangan siapa pekat putus. Sekat 3 hari sudah lah. 3 hari tu tempoh bertenang, tempoh berfikir cukup dah tu. Tu sebenarnya, itulah dia sebenarnya sifat orang beriman yang sebenar. Kena kekal ke sifat tu. Jangan hilang sifat tu. Sebab kalau hilang sifat, maka kita ni hakikat kita tidak beriman yang sebenar. Orang Melayu kita panggil apa? Islam bakar.
Bunyi nama Islam, bunyi nama Buim. Faham? Penjihan dia. Baik, cuba tengok lagi di sini. Jadi maknanya punca, salah satu punca Nabi sebut ni kita dikuasai oleh kafir kerana kita balik sama Islam. Tidak ada wahdatul fikri dan wahdatul amal itu tidak ada. Seterusnya, anak ambil ke sini sikit. Nabi SAW juga menceritakan, Nabi juga menyatakan kebimbangan beliau ke atas umatnya dari bahaya pemimpin, dan dia menyesatkan orang. Dia ada pengikut dia. Ini lebih berat. Sekadar dia sesat tu berat dah. Dia ni mengajar pula supaya orang jadi sesat. Duk sebuah hadis palsu semua dalam kuliah. Rosak habis mengikut dia. Ni berat lagi. Nabi bimbang. Nabi kata bahaya tu, aku bimbang umat aku takut ada pemimpin atau ulama yang sesat dan dia mempengaruhi orang lain supaya jadi sesat seperti dia. Kerana manusia akan ikut mereka sebab mereka pemimpin, sebab mereka ulama. Tak kira ustaz kecek lawak no. Tak kira ulama ni kecek bohong. Rasulullah SAW juga menceritakan bahawa jika terjadi fitnah dan peperangan dalam umat ini, maka perkara itu akan terus ada walaupun kecil besar, tak kira akan terus ada sampailah berlaku kiamat. Ada semua pertemuan ini. Apa yang diceritakan oleh Nabi ini benar-benar terjadi. Bahawa sejak terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan, pertumpahan darah berlaku sampai kali ini. Sebab itulah hadirat kena ingat dalam mana-mana kitab kalau kita tengok sejarah terbunuh Sayyidina Uthman dicatat sebagai permulaan berlaku pertumpahan darah sesama Islam. Satu, yang kedua, bermula daripada terbunuh Sayyidina Uthman, ulama juga memperingatkan kita bahawa inilah kesan mula-mula bila golongan munafik akidah berjaya meresap masuk dalam masyarakat Islam. Sebab yang bunuh Sayyidina Uthman ini adalah orang yang dakwah Islam. Gerakan Abdullah bin Sabah ini adalah pokok munafik akidah. Yang ketiga, ulama memperingatkan kita bahawa dalam sebuah kerajaan Islam, kalau dia gagal kawal sehingga orang-orang yang hebat yang menguasai, orang panggil jawatan-jawatan penting dalam negara terdiri pada musuh-musuh yang munafik, maka tunggu saat hancur kerajaan. Hati-hati nak tahu cerita ni, kena baca sejarah kejahatan Baghdad. Bagaimana Baghdad boleh jadi? Siapa yang buka pintu kepada tentera Maun? Siapa? Menteri Pertahanan dia. Tu buat Syiah. Buat Syiah lah tu. Nama dia? Nama dia orang tak ingat nama. Kalau baca jumpa nama tu. Dia buka. Dia yang buka pintu tu. Ni sejarah terbunuh Sayyidina Uthman ni memang sejarah yang besar. Kita kena tahu. Bacalah sejarah Baghdad tu, beritahu lah. Pusat ilmu pada waktu itu. Kitab-kitab dibuat jambatan. Dia sebut dia Sungai Furat itu. Baik, tak apalah. Rasulullah SAW juga menceritakan bahawa sebahagian umatnya akan bergabung dengan orang musyrikin dalam agama dan tempat tinggal. Serta akan ada kelompok umat Nabi yang berpindah kepada syirik sehingga jadi semua berhala seperti zaman jahiliah. Maknanya kena beringat lah. Kena beringat. Ya, takut kena anak kita. Allah ada anak sebut. Dia ada sebut. Dia satu keluarga. Orang Kelantan kita ni. Anda tak sebutlah kampung mananya. Sebab jauh juga daripada Kota Baru ni. Setengah jam, 45 minit. Dia sebutkan. Keluarga dia ni keluarga sunnah lah. Keluarga sunnah. Baik. Tiba-tiba anak dia paling cerdik, best student. Masa di SI di sekolah ni. Di sekolah apa ni. Orang kamat apa ni. Kompleks sekolah ni. Sekolah dia. Smith. Sekolah Smith. Tak percaya pada Quran. Lepas habis universiti. Dia tak percaya pada Quran. Dia tak percaya pada Quran. Dia setahu saya ni anak dia masuk universiti saya tu. Orang lain hijau, ada hijau belaka, cuma cerdik, best student. Allah uji dia gitu. Siapa dia menyesatkan dia, Muqdau dia. Muqdau dia duduk di Shahlan. Rangkaian dia ada di bawah 12. Tak percaya pada Quran. 2 kali waktu tu dengan anak. Sekarang ni kita minta kau dia bawa pada majlis agama. Tak tahulah macam mana majlis agama urus dia ni. Tetapi sangat dahsyat. Bukan mak dia tu, dia tanya saya lagu mana Ustaz Din, kalau anak saya meninggal dunia dalam keadaan faham begini. Ayat lagu mana? Supaya kita maklum tu lah. Tu. Setengah orang tu, Tuhan uji sekadar anak dia tak cerdik je. Tapi tidak, Tuhan ni cerdik tapi jadi lagu tu. Nanya tu.
Maknanya hak tu kufur tu. Tak percaya bukan tak percaya pada sehuruf Quran. Satu buah Quran dia tak percaya. Pakai pilihan dia. Pakai pilihan. Dia ada perniagaan dia sendiri. Bini dia pakai tudung adat. Cuma anak dia tak pernah tutup aurat. Anak dia tak pernah tutup aurat. Malah dia cerita lah buat lagi pada tu. Gitulah. Bagaimana anak dia mendudukan aurat tu. Tak ada beza dengan orang putih, dengan orang kafir. Bini dia balik. Sampai guru dia pun di sekolah pun sebut nak macam mana, nak sesat. Tu nak ayah dia. Maknanya boleh berlaku. Tu kita kata dalam dia ada kumpulan dia tu. Bukan sangat. Di Syahalah ada di tak diri mestinya ada pula orang-orang nak menyesatkan pelajar. Ada pelajar perempuan telefon pada saya. Tak tahu dia ambil telefon mana. Dia pun ceritalah bagaimana ada seorang perempuan yang berkelabur mencari pelajar-pelajar untuk usrah. Untuk usrah. Dia jumpa di pasangan dia. Hebatlah makcik dia penampilan. Dia panggil dia buat baik. Mula-mula buat baik pada pelajar perempuan. Akhir sekali dia kata dia ada buat pusat pengajian di rumah dia. Ustaz ni daripada Indonesia. Dia minta budak tu pergi lah. Pergi tu kita tengok dulu bila nampak boleh pergi kat baru bai'ah. Baru bai'ah. Anak kata nama ke dia ustaz kan? Dia kata tak tahu tanya betul ayat kata tak salah. Tak ayat. Dia kata kalau nak tak lagi. Nabi ni sebab gini minta maaf sebut. Ini pengalaman tu guru kita lah. Kadang-kadang ada salah dia ada melibatkan juga sihir. Kita pergi nak tahu. Pergi kena. Banyak kita jumpa orang dalam ni. Mina ya sudah. Lepas tu jadi ikut dia lah. Bukan tak berlaku dalam hadis sebut. Boleh berlaku. Tak lagi. Jangan terlibat. Kecuali kita ni ada kekuatan. Kita ni ada anak pada tahun ni. Tamu-tamu kalau syiah beragak. Dia tak boleh berpisah dengan saya di syiah. Sedagi darah. Naknya supaya hadirat fikir. Anak kita, cucu kita dia mesti kena doa sama. Doa sama pada Allah Taala. Biar Allah jaga anak cucu kita. Sebab dia ada orang lain pula nak menyesatkan dia. Ada pensyarah kata, profesor dia tak main cuma dia ada payment dia sendiri. Kat anak kita setahu mana anak tanya, biar kini kita nak koreksi keluarga kita. Cuba cek anak kita, cucu kita mesti sejauh mana kekuatan pemahaman akidah. Cuba fikir. Pernah ke dia main ngaji Bukhari? Pernah ke dia ngaji sebab kita ngaji? Tiba-tiba sesak anak. Cucu, terbingga. Kena ada sama, minta sama. Moga kita nak buat lebih itu, mungkin tak ada. Tu kan. Rasulullah menceritakan bahawa akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang peliknya umat Islam boleh ikut. Di Indonesia, siapa ditemu nama Nabi Indonesia? Tengok dalam internet, ada lagi besar mana Nabi. Anak siap 150 kilo ikut. Dengan saya dia. Tengok dia. Mana cerita tengok dia tu. Nabi Indonesia. Dia kata mukjizat dia Quran juga. Dah dia punya pengacara tu tanya, setiap Nabi ada mukjizat. Ada kitab suci. Mana kitab suci awak? Dia kata Quran tu. Kejut dia punya host tu. Dia kata macam mana? Tidak Quran tu mukjizat. Untuk Nabi dia, Nabi tu dia hurah secara zahir. Saya ni tugas saya menghurahkan secara batin. Rupanya pokok batiniah. Mengaku jadi Nabi. Tak ada disekat sana. Ya, Indonesia ni Pancasila, asalkan dibayar cukai, jadi warga negara yang baik. Tak apa, mengaku jadi Nabi. Tuhan tidak. Pak kita ada mengaku jadi Nabi. Tapi letak jawapan. Sebab dia sakit, dia kena stroke. Itulah salah satu Nabi letak jawapan. Dia puas balik. Baik. Dan diceritakan bahawa setiap orang yang mengaku sebagai Nabi adalah pendusta. Nabi kata sampai 30 orang. Tak tahulah ulama kata 30 orang apa masuk kalau kira-kira lebih dari 30 orang nak kira Nabi. Maksudnya ramai. Ulama kata maksudnya ramai. Sampai 30 orang maksudnya ramai. Bukan dia panggil bukan tahdidul adad, tapi untuk lil iktsar. Sebut 30 ni nak ayat ramai, bukan nak ayat terbatas dengan jumlah itu. Baik. Sekelompok umat Islam dari umatku yang tetap tegak berada di atas kebenaran meskipun terjadi pelbagai fitnah dan bencana. Sesungguhnya kelompok ini meskipun jumlah dia tidak ramai sedikit, tetapi mereka ini teguh, tidak ada orang yang boleh membahayakan akidah mereka. Dan mereka ni, mana orang yang bermusuh dengan mereka tidak boleh mengalahkan semangat jati diri beragama mereka. Itu ada.
Begitulah dia. Agak jadi faedah tu kita bincang semula. Cuma poin yang saya nak setekan pada hari ini untuk semoga kita dalam kehidupan kita, bermula ini kalau mana tak buat lagi, cubalah sedaya upaya agak kita amal ke sunnah tu sama ada di rumah kita, di mana-mana, di masjid ke, hak jelas Nabi buat. Kita jangan takut. Jangan sekali-kali kita cerca orang lain hak tidak buat sunnah, kita kata muni bid'ah gini. Semua orang itu kacau bid'ah lah. Tu ayat kita pun sunnah gini kami. Berkebau dah. Nah. Tanah ayat kita tu, tak kata tu. Tak boleh lah. Jadi kena jaga. Mudah-mudahan bila kita berusaha untuk mengamalkan sunnah tu, insya-Allah akan ada bahagian kebaikan kita di hari akhirat, insya-Allah. Okey.